Buletin Didik 16 Januari bersama saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan mengenal pasti lebih 300 sekolah daif di seluruh negara yang memerlukan penyelenggaraan segera dan diberikan keutamaan dalam Belanjawan 2023. Menterinya Fadlina Siddiq berkata kerajaan memandang serius isu sekolah daif dan proses menaik taraf itu amat diperlukan dalam mewujudkan suasana sekolah yang lebih kondusif dan selamat diduduki oleh guru dan pelajar. Memang keutamaan kita, sebab itu saya kata apabila ia menjadi keutamaan dan pastinya dalam belanjawan itu juga menjadi keutamaan kita untuk memastikan bahawa bajet itu juga tertumpu kepada pembangunan sekolah-sekolah daif di seluruh negara. Maknanya kita nak pastikan tidak ada yang terpinggir, baik Sabah, Sarawak dan termasuk juga di Semenanjung. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja di Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Tinggi Johor Bahru yang dikenal pasti sebagai salah satu daripada 12 sekolah daif di negeri itu. Fadlina berkata selain sekolah daif, belanjawan yang akan dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan itu juga memberi perhatian terhadap isu berkaitan gaji dan kuartus guru serta rancangan makanan tambahan RMT. KPM sedang mengenal pasti bilangan kuartus guru di seluruh negara yang daif dan memerlukan penyelenggaraan. Isu berkenaan menjadi keutamaan dan perlu diselesaikan segera bagi menjaga kebajikan guru di seluruh negara. Sempena lawatan itu, Fadlina turut mengumumkan peruntukan RM500,000 kepada sekolah daif berkenaan yang telah berusia hampir 100 tahun, terutama melibatkan bangunan pentadbiran dan bilik guru. Dalam perkembangan lain, 329 calon menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STEM) di Johor yang bermula hari ini. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, daripada jumlah itu, 191 merupakan calon sekolah di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, 130 calon dari sekolah agama bantuan kerajaan, manakala 8 calon lagi membabitkan sekolah persendirian. Tinjauan di Ma'had Johor, Johor Bahru mendapati peperiksaan STEM berjalan lancar. Untuk tahun ini, kami sasarkan untuk mendapat grade purata sekolah yang lebih bagus daripada tahun lepas. Tahun lepas kami mencapai 2.4, jadi tahun ini kami mensasarkan untuk dapat 2 supaya kecemerlangan pelajar lebih untuk mendapat peluang melanjutkan pelajaran ke universiti dan kecemerlangan sekolah juga meningkat. Ma'had Johor juga ingin mengulangi sejarah 2017 apabila sekolah itu menerima anugerah cemerlang STEM kategori sekolah terbaik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Calon-calon yang ditemui pula sudah tentu mahu memperolehi keputusan cemerlang atau Mumtaz Sofi, iaitu semua A untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar di Mesir. Target Mumtaz Sofi sebab cita-cita saya nak pergi ke Mesir lah. Yang mana memang Mesir ni kita kata bumi ilmiah, tempat kita untuk mencari ulama. InsyaAllah kalau saya pergi ke Mesir, saya bercita-cita untuk mengambil dalam bidang syariah dan undang-undang. Persiapan yang dilakukan sebelum ini sangatlah banyak. Antaranya kami lakukan seperti pihak sekolah melakukan seminar, latih tubi daripada negara-negara lain. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kami dapat menjawab dengan mudah. InsyaAllah saya memang target Mumtaz Sofi sebab saya ingin menyambung pelajaran saya ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan bantuan kawan-kawan dengan guru-guru, saya dapat memenuhi saya punya persiapan dengan bertanya kepada guru dan berbincang bersama kawan-kawan. Untuk tahun ini terdapat 116 pelajar di Ma'had Johor menduduki peperiksaan STEM. Bagi mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa dan guru, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Iskandar Perak menganjurkan program Senam Robicton. Dihadiri lebih 100 ibu bapa dan turut disertai warga sekolah. Program tersebut dilihat sebagai satu platform yang baik untuk mengajak penjaga turut serta dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Menurut Yang di-Pertua PIBG SK Seri Iskandar, Muhammad Iqbal Mat Syam, tujuan asal Senam Robicton adalah untuk mengumpul dana bagi menampung kos pembangunan pelajar sekolah tahun ini. Ia juga bertujuan memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan ibu bapa dan pelajar menerusi aktiviti senaman. Kita memilih Senam Robicton ni lebih kepada gaya hidup sihat dan kita dapat bersenam bersama-sama beramai-ramai.
dengan pelbagai peringkat umur lah, daripada orang tua sampailah ke anak-anak. Sebab hari senam Robicton ni pun kebanyakannya yang hadir anak-anak murid tu sendiri, ibu bapa dan adik-beradik anak murid Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar. Jadi benda itu sangat meriah. Menerusi program Senam Robicton, setiap pelajar diberi kad kutipan derma dan mereka perlu mendapatkan sumbangan daripada ahli keluarga, jiran atau sesiapa sahaja yang sudi menderma. Tempoh sebulan diberikan kepada pelajar untuk mendapatkan sumbangan, namun tiada had minimum ditetapkan. Program kutipan sumbangan bermula pada awal Disember lalu dan telah berjaya mengumpul dana mencecah RM35,000. Murid tahun 5 Anum Maisarah Muhammad Syukri merupakan pelajar yang berjaya mengutip sumbangan tertinggi berjumlah RM1,300. Dia rasa ada bangga lah sebab dapat kutip lebih RM1,000. Dapat tolong PABG. Sebagai tanda penghargaan usaha gigihnya, adik Anum Maisarah telah menerima sebuah basikal daripada pihak PIBG. Bersua kembali, penyediaan makanan seimbang dilengkapi sayur dan buah-buahan perlu dijadikan amalan di kantin sekolah sebagai dorongan untuk murid mengamalkan pemakanan sihat. Menyahut seruan itu, kantin Sekolah Kebangsaan Bintung di Kangar Perlis menyediakan makanan berkhasiat selain jadual kandungan kalori dalam setiap makanan yang disediakan. Inisiatif itu dimulakan Analiza Ahmad sejak mengusahakan kantin sekolah itu pada 2021 lagi. Semuanya kita combine bagi jadi makanan yang seimbang lah. Kita letak sayur semua. Okay. Antara menu yang disediakan ialah nasi, pasta dan buah-buahan. Usaha itu walaupun nampak kecil tetapi besar maknanya hingga mendapat pujian warga sekolah ke arah menyediakan menu sihat untuk murid. Murid-murid boleh ambil maklum berkaitan dengan keperluan makanan yang mereka perlukan, jumlah kalori dan juga pengusaha kantin sediakan air masak, air kosong untuk galakkan murid-murid kita minum air kosong. Di samping tu kita juga ada sediakan buah-buahan, sayur-sayuran dan juga makanan berkhasiat lain lah untuk memenuhi keperluan murid-murid kita. Makanan yang disediakan ni seimbang dan mematuhilah yang telah ditetap garis panduan yang telah ditetapkan oleh KPM dan lulus untuk RMT juga. Murid pula melihat inisiatif menyediakan menu sihat itu baik untuk mereka. Semuanya macam okeylah. Ada buah, ada roti telur, nasi. Ada? Sihat. Ya. Nampak sihat, ada protein, karbohidrat, serat. Ada sayur, ada ayam, ikan, nasi. Secara tak langsung, ia menjadi galakan ke arah pembudayaan makanan sihat. Kalau makan kat situ, saya akan baca kertas kat situ. Lepas tu saya akan baca, saya akan nampak semua tulisan kat situ. Kalori. SK Bintung mempunyai lebih 200 orang murid. Sekolah ini juga berjaya membentuk kemenjadian murid dalam pelbagai acara sukan dengan ramai di antaranya merupakan atlet yang mewakili negeri Perlis. Masih mengenai amalan pemakanan sihat, 63 pasangan ibu dan anak dari 11 projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA kini lebih peka terhadap kepentingan pemakanan. Mereka menyertai program Duta Putra Pemakanan Komuniti Putra Sinep, anjuran Universiti Putra Malaysia UPM. Putra Sinep adalah program penyelidikan pemakanan komuniti berasaskan konsep kebun kemeja yang disokong Nestle Malaysia. Dilancarkan pada April tahun lalu, matlamatnya mahu menambah baik tabiat pemakanan dan gaya hidup dalam kalangan rakyat Malaysia.
Ketua Program Profesor Madya Dr. Chin Yit Siu dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM berkata, program ini telah dijalankan dalam 3 fasa. Fasa pertama, 63 pasangan ibu dan anak dari PPR dan PA terpilih di Lembah Kelang menerusi kempen saringan kesihatan dan kesedaran pemakanan. Hasilnya, 32 orang telah dilatih sebagai duta pemakanan komuniti pada fasa 2 yang melibatkan komponen Train the Trainers. Mereka dibekalkan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran berkaitan dalam memperkasa masyarakat sekeliling terhadap pengamalan gaya hidup yang lebih mampan dan sihat. Untuk kempen ini sebenarnya selepas ini kami akan meneruskan pemantauan status pemakanan dan kesihatan untuk ibu-ibu dan anak-anak yang menyertai program ini. Kami nak tengok perubahan dari segi gaya hidup dan juga status pemakanan mereka. Sebab program ini berfokuskan kepada mereka punya perubahan dari segi status pemakanan dan juga keselamatan makanan ataupun security makanan. Antara topik yang dibincangkan ialah diet mampan, amalan pemakanan sihat dan amalan gaya hidup aktif untuk ibu dan anak, pengurusan berat badan dan pertumbuhan anak-anak. Jadi, satu daripada matlamat Nestle adalah untuk menyumbang makanan yang lebih berkhasiat kepada masyarakat di Malaysia. Dan juga matlamat selain daripada makanan, juga menyumbangkan pengetahuan kepada keseluruhan penduduk di Malaysia, terutama sekali yang memerlukan di bahagian B40. Dan pihak UPM sebagai satu pusat akademi yang terulung dari segi pemakanan adalah satu natural choice untuk kita bekerjasama. Duta pemakanan komuniti dan anak-anak mereka juga mengambil bahagian dalam aktiviti pembersihan kawasan kejiranan serta bengkel kitar semula dan bengkel kebun bandar, di mana mereka dilatih dalam teknik pertanian bandar untuk membolehkan mereka menanam makanan sendiri. Program berakhir dengan karnival kesihatan pemakanan komuniti dari kebun ke meja makan sebagai sebahagian daripada fasa ketiga. Karnival turut disertai pertandingan memasak yang mana duta pemakanan komuniti telah bersaing menunjukkan usaha terbaik mereka dalam mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Truck Maggi dan Nestle Everyday turut tampil menyediakan sampel produk percuma untuk pengunjung. 7 minit. Peminat setia adiwira ikonik DC Comic boleh melihat secara dekat barisan watak popular itu menerusi The World of DC Exhibition yang diadakan di Pusat Convention Tropicana Gardens Mall Selangor. Menariknya, pameran itu julung kali diadakan di Asia sekaligus mencipta sejarah tersendiri buat negara. Pameran ini telah mendapat hak cipta daripada Warner Brothers Discovery Global Theme Entertainment. Penganjurannya memberi peluang kepada peminat untuk melihat sendiri replika kostum dan prop untuk watak adiwira DC dengan lebih dekat berbanding hanya menonton melalui filem. Bagi pengunjung, pelbagai zon menjanjikan pengalaman yang jarang sekali diraih. Mana tidaknya, pameran mega ini terbahagi kepada 7 zon menampilkan beberapa karakter adiwira ternama. Antaranya Batman, Superman, Wonder Woman dan Aquaman. Exhibition ni kita sebenarnya dah recreate balik apa yang pernah lihat dalam DC movies yang the recent ones lah. And then we've got the life-size suits, the props, so you betul-betul boleh experience the feels, like ambience, ada music, and then kita ada some interactive games, so you ada the young ones pun akan enjoy lah. We are fans of DC, so we decided to join this exhibition. We thought that this would be like a great opportunity for us to experience the DC exhibition because it's like almost a once in a lifetime for Malaysians. I think personally I would say the Suicide Squad section where it's like very colorful and vibrant, and it really brings out the, you know, like if some people, you guys watch the Suicide Squad, the Joker, Harley Quinn and all, yeah, it really brings out the vibrant of it. Pengunjung juga boleh mengambil gambar konsep seni dan patung replika serta berpeluang menyertai beberapa permainan interaktif adiwira. Yang menarik sekali usually games lah. Diorang ada provide game, setiap superhero ada game-game tersendiri yang kita orang boleh main, so quite nice lah. Kalau macam di sini buat lagi sekali, hopefully ada Aquaman yang betul, ada Harley Quinn yang betul, Wonder Woman yang betul kan, macam tu. Pameran ini telah bermula sejak Disember lalu dan akan berakhir pada April ini. Tiket yang ditetapkan pula adalah mengikut had umur kanak-kanak, dewasa dan warga emas.
Filem Everything Everywhere All at Once terus mengukuhkan dominasi dalam industri perfilman seperti yang diramalkan pengkritik. Dalam anugerah Critic Choice di Amerika Syarikat hari ini, ia dinobatkan sebagai filem terbaik, manakala sutradaranya Daniel Kwan dan Daniel Sherbert dinamakan pengarah terbaik. Bagaimanapun, Tan Sri Michelle Yeoh gagal memenangi anugerah pelakon wanita terbaik tewas kepada Cate Blanchett. Minggu lalu, Yeoh menang kategori tersebut di anugerah Golden Globe. Pasangan Yeoh dalam filem itu, Ki Huai Kwan pula berjaya merangkul trofi pelakon pembantu lelaki terbaik. Everything Everywhere All at Once turut membawa pulang anugerah lakon layar asal terbaik dan anugerah suntingan terbaik. Antara lain, Abbott Elementary yang mengangkat kisah sekumpulan guru berdedikasi di sebuah sekolah awam dinobatkan siri komedi terbaik. Populariti drama Korea Extraordinary Attorney Woo singgah di media sosial pula tidak cukup untuk membolehkannya menang kategori siri bahasa asing terbaik. Produksi Netflix itu ditewaskan satu lagi siri bahasa Korea yang dibintangi pelakon ternama Pachinko terbitan Apple TV+. 절대 뒤돌아보지 마. Laporan sukan dimulakan dengan kejohanan hoki Piala Dunia di Bhubaneswar, Kerala, India. Dua lagi perlawanan kumpulan C berlangsung petang tadi. Belanda mencatat kemenangan kedua selepas menewaskan New Zealand 4-0. Bagi skuad negara tewas 0-4 kepada Belanda. Pada perlawanan pertama, Malaysia menghidupkan peluang kesaingan kalah mati. Bagaimanapun, skuad bimbingan Arul Selvaraj itu dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan Chile. Dua kali Malaysia Tigers ketinggalan sebelum menang 3-2. Seperti dijangka, Chile yang menduduki ranking ke-22 dunia berbanding ke-11 Malaysia menyajikan tentangan sengit. Mereka mendahului Malaysia pada minit ke-20 susulan pukulan sudut penalti Juan Amoroso. Namun Malaysia membalas 6 minit kemudian hasil penalti stroke disempurnakan Muhammad Razi Rahim. Chile sekali lagi mendahului pada minit ke-29 hasil pukulan kencang Marty Rodriguez. Tidak mudah mengalah giliran Ashran Hamsani mengikat kedudukan 2-2 menerusi gol pada minit ke-41. Seminit kemudian, Malaysia memastikan kemenangan 3-2 menerusi tolakan mudah Nur Syafiq Sumantri. Malaysia menamatkan kempen kumpulan C menentang New Zealand Khamis ini. Pada perlawanan pertama, New Zealand ranking ke-9 dunia mengalahkan Chile 3-1. Ini pula aksi skuad bowling Malaysia pada kejohanan Tamping Bowling Asia ke-23 di Hong Kong. Pemain negara terus menampilkan aksi cemerlang apabila merangkul 3 pingat emas, 5 perak dan 3 gangsa. 2 emas terbaru adalah menerusi acara 5 lelaki, 5 berpasukan dan all event lelaki. Kebangkitan diserlahkan pemain negara dalam acara 5 berpasukan hanya di kedudukan ketiga pada blok pertama dengan 3,607 jatuhan pin. Dibarisi Muhammad Rafiq Ismail, Syafiq Ridwan Abdul Malik, Muhammad Shazirul Syamsuddin, Tun Hakim Tun Hasnul Azam, Timitan dan Ahmad Muaz Fisho. Malaysia tampil berbeza selepas itu. Mereka berjaya merampas tempat pertama pada blok kedua setelah melakukan 7,323 jatuhan pin untuk mengesahkan pingat emas. Emiriah Arab Bersatu UAE di tempat kedua dengan 7,079 jatuhan pin, manakala pencabar utama Korea Selatan sekadar di tempat ketiga dengan 7,044 jatuhan pin. Ini pencapaian cemerlang Malaysia selepas kemarau emas dalam acara ini sejak 15 tahun. Muhammad Rafiq turut meraih emas acara all event lelaki dengan membuat jatuhan pin tertinggi 6,128. Kehebatan Malaysia dalam acara ini sukar digugat apabila turut memenangi pingat perak dan gangsa. Timi menang perak melakukan 6,073 jatuhan pin, sementara Tun Hakim mengumpul 5,954 jatuhan pin untuk meraih gangsa. Malaysia setakat ini berada di kedudukan pertama dalam pungutan pingat keseluruhan dengan memperoleh 3 emas, 5 perak dan 3 gangsa. Penampilan yang nyata hambar buat pemain negara pada aksi pembuka tirai 2023 badminton terbuka Malaysia yang berakhir semalam. Malaysia cuma mampu berbangga menerusi 2 wakil yang mara ke suku akhir, manakala beberapa pemain sandaran tersingkir awal.
Antara yang tersingkir awal, pemain nombor 1 perseorangan kebangsaan Lee Zijia. Zijia dengan status pemain ranking kedua dunia tersingkir seawal pusingan pertama kepada pemain Jepun Kodai Naroka. Naroka turut menumbangkan seorang lagi wakil negara, Eng Ziyong pada pusingan kedua. Menepati ramalan juara kategori perseorangan milik pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen. Dia mudah menepikan Naroka dalam permainan 2 set. Menariknya, meskipun berada pada prestasi terbaik, Axelsen tetap menyimpulkan kepentingan peranan jurulatih dalam menentukan kejayaannya. Ini amat berbeza dengan pendirian Zijia yang mahu bergerak tanpa jurulatih. Malaysia yang sebelum ini tampak gah menerusi beregu campuran juga tenggelam kali ini. Cuma pasangan yang baru digandingkan, Ching Tang Ji dan To Iwei mencipta kejutan mara ke suka akhir. Kategori beregu lelaki menyaksikan gandingan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto muncul juara. Malaysia mempertaruhkan juara dunia Aaron Chia dan So Hui Yi selaku pilihan keempat namun tewas seawal pusingan kedua. Begitu juga beregu dan perseorangan wanita Politan dan Emtinah juga Goh Jinwei kalah awal. Tumpuan penyokong negara kini pastinya pada saingan terbuka India yang bermula esok. Sekurang-kurangnya diharapkan ada peningkatan yang dipamerkan pemain kita menjelang beberapa kejohanan utama yang menawarkan mata Olimpik. Paparan persiapan artis Sis G Soleh menjelang satu persembahan popular di London, England mengakhiri Buletin Didik. Saya Zaiti Zubair, salam hormat dan kita jumpa lagi.